Buletin 1.30 28 Julai bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, Ainul Mardiah selamat pulang ke tanah air. Sembilan ditahan bersama dadah bernilai 1.7 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ainul Mardiah, bayi berusia 11 bulan yang selamat menjalani pembedahan membuang ketumbuhan di mulutnya di London, selamat kembali ke tanah air bersama ibu bapanya pagi tadi. Sejurus tiba, Ainul dibawa menaiki ambulans terus ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan susulan dan pemantauan. Ketibaan mereka di KLIA Sepang, Selangor disambut keluarga terdekat serta segelintir rakyat Malaysia yang menanti kepulangan bayi itu. Penerbangan 12 jam mereka diiringi doktor sukarelawan dari Malaysia yang juga perunding anestesiologis dan pakar penjagaan kritikal Hospital Pakar Avicenna, Datuk Dr. Jasimuddin Abu Bakar, serta perunding anestesiologis dan pakar perubatan penjagaan kritikal Pusat Perubatan Subang Jaya, Dr. Gunalan Arumugam. Menurut bapanya, Ahmad Safiuddin Ahmad Razak, Ainul kini berada dalam keadaan yang sihat. Dia turut menzahirkan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang telah menyumbang wang dan doa untuk meringankan urusan mereka. Alhamdulillah, keadaan dia semua okey. Selamat sampai, tak ada apa-apa sebarang masalah atas flight. So sekarang ni bukanlah rushing nak pergi hospital dulu sebab dia masih lagi perlukan bantuan. So terima kasih semua yang datang kat sini, yang tunggu ketibaan Ainul dan juga rakyat Malaysia semua yang menanti dan mendoakan. Alhamdulillah kami selamat sampai. Ainul Mardiah dibawa ke London pada 25 Mei lalu untuk menjalani pembedahan kanser germ cell tumor di mulut. Ketumbuhan seberat 200 gram di mulut bayi itu berjaya dibuang pada 10 Jun lalu selepas menjalani pembedahan selama 5 jam di Hospital Great Ormond Street. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Melaka mendesak polis segera bertindak mendakwa pemilik akaun Facebook bernama Wendy Loong yang memuat naik bahan menghina Nabi Muhammad SAW baru-baru ini. Timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizamuddin berkata, tindakan pemilik akaun Facebook ini amat keterlaluan dan tidak boleh diterima sama sekali. Sehubungan itu, Bersatu Melaka mendesak pihak polis agar bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk menyiasat individu terbabit. Tindakan tegas harus diambil agar dalang yang terlibat menghina Nabi Muhammad SAW dikenakan hukuman paling berat. Tambahnya, perpaduan yang dibina sekian lama harus dipertahankan. Beliau bersama pimpinan parti membuat 8 laporan polis membantah penghinaan pemilik akaun Facebook berkenaan di Balai Polis Taman Tasik Utama Air Keroh. Tindakan tegas perlu agar ia menjadi pengajaran kepada semua pihak supaya tidak sesekali berani melintasi garis sensitiviti antara agama dan kaum. Sensor, Swafoto, Sportif, Unlock Your Style dibawakan oleh Vivo S1. Selepas mendapat tawaran untuk berkongsi kepakaran dalam bidang ketenteraan dari Turki, Malaysia juga melihat negara dari Asia Barat itu mampu menjadi sumber alternatif untuk mempertingkatkan sektor perdagangan bagi Malaysia. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia adalah negara perdagangan yang bergantung kepada import dan ekspor menerusi hampir 200 buah negara. Atas dasar itu, Malaysia perlu mengenal pasti semua produk Turki yang boleh dieksport ke Malaysia dan sebaliknya. Ini adalah satu peluang yang baik bagi kita untuk kita promosikan Malaysia sebagai destinasi untuk pelaburan dan sebagai hub untuk perniagaan di Southeast Asia dan juga di negara-negara yang lain. Ketika ini, nilai keseluruhan dagangan Malaysia-Turki berjumlah 9.79 bilion ringgit.
Bagaimanapun, ia memihak kepada Malaysia dengan nilai ekspor berjumlah 7.97 bilion ringgit, manakala import dari Turki bernilai 1.82 bilion ringgit. Tun Dr. Mahathir dalam pada itu menyifatkan lawatannya ke Turki kali ini amat luar biasa dan begitu bermakna kepada Malaysia. Beliau mengakhiri lawatan 4 harinya atas jemputan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Tun Dr. Mahathir turut memuji tahap pembangunan di Turki. Katanya selepas meninjau keadaan di negara ini, ia membuktikan Turki semakin hampir menuju status negara maju. Tadi saya dapat terbang dengan helikopter melihat pembangunan di Istanbul dan di sebelah sini, dan saya dapati bahawa memang teratur pembangunannya. Jalan-jalannya baik, jembatan-jembatan didirikan, tempat tinggal penduduk pun nampak bersih dan elok, dan saya berpendapat bahawa mereka sudah sampai kepada satu tahap yang tak jauh daripada menjadi negara maju. Ankara yang menjadi ibu negara Turki mempunyai kepadatan penduduk mencecah 6 juta orang. Manakala ibu kota terbesar di negara ini iaitu Istanbul mempunyai kepadatan penduduk melebihi 22 juta orang. Polis Johor menahan 9 lelaki termasuk seorang warga Indonesia dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai 1.753 juta ringgit dalam 4 serbuan berasingan di sekitar daerah Muar dan Johor Bahru. Serbuan dilakukan dalam tempoh 4 hari bermula 23 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin berkata, dadah yang dirampas termasuk jenis ekstasi, syabu dan Aramin 5. Serbuan pertama dan kedua dilakukan pada 23 Julai lalu pada masa hampir sama di Jati Nelayan Parit Cakai dan Taman Melati Muar. Manakala serbuan ketiga dan keempat dilakukan pada kemarin di Taman Setia Tropika dan Taman Ada Haid Johor Bahru juga pada masa hampir sama. Dalam serbuan pertama dan kedua, 3 lelaki termasuk seorang warga Indonesia ditahan. Sementara dalam serbuan ketiga dan keempat, 6 lelaki ditangkap. Suspek umur 20 hingga 46 tahun kini direman bagi membantu siasatan. Daripada keempat-empat serbuan itu, polis turut merampas 5 buah kereta pelbagai jenis. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kayuhan lebuh raya lekas RHB yang merupakan cabaran berbasikal lebuh raya tertutup Malaysia berjaya menarik hampir 4,700 peminat basikal tempatan dan antarabangsa. Acara itu kerjasama keempat antara RHB Banking Group dan Kajang Seremban Highway Sendirian Berhad bagi mempromosikan gaya hidup sihat. Acara itu berjaya menarik peminat dari 26 negara di seluruh dunia, termasuk Eropah dan negara-negara ASEAN yang berdekatan. Ia merupakan salah satu objektif utama untuk menggalakkan gaya hidup sihat kepada masyarakat Malaysia. Jadi cycling ni pada kita ialah telah menjadi satu sukan yang amat popular di Malaysia. Kerana siapa-siapa pun boleh berbasikal, dari muda hingga ke tua. Ya, kita semua biasa berbasikal dan kita rasakan ini adalah satu sukan yang amat baik untuk kesihatan semua, dan sebab itu RHB amat berbangga dapat berpartner dengan IJM untuk memajukan sukan basikal khususnya di Lekas Highway malam ini. Acara ini merupakan acara komuniti yang bagi kali ke-6 diadakan di Lebuh Raya Lekas ini, dan kami harap pada masa yang akan datang acara ini akan disambungkan dan dari tahun ke setahun sebagai yang tadi yang dikatakan oleh Datuk Khairul, bilangan peserta semakin bertambah. Peserta Muhammad Fadlin turut berkongsi pengalamannya menceburi sukan berbasikal serta menggalakkan orang ramai untuk menjalani gaya hidup sihat. Perasmian RHB Lekas Highway Ride ini disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin Syed Ihsan malam tadi di Kajang, Selangor.
Persiapan kawalan keselamatan sepanjang waktu puncak bagi musim haji kali ini telah memasuki fasa akhir. Jabatan Keselamatan Awam Arab Saudi dilaporkan telah bersedia dengan pelan kecemasan yang lebih terperinci sekiranya diperlukan. Lebih 17,000 pegawai ditugaskan dan 3,000 kenderaan disediakan bagi memastikan perjalanan haji kali ini berjalan lancar dari pelbagai aspek, terutamanya keselamatan jemaah. Kawalan 24 jam difokuskan di lokasi tumpuan terutamanya di Masjidil Haram, Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tahun lalu, seramai 1.75 juta jemaah dilaporkan berada di Tanah Suci bagi menunaikan rukun Islam kelima ini. Istiadat Pertabalan Suri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 mengulangi sejarah almarhum Ayahanda Baginda dan almarhum Ayahanda Raja Permaisuri Agong. Raja dan rakyat berpisah tiada. Dalam laporan khas di Buletin Utama 25 hingga 29 Julai ini. Bersama saya Raza Syazani Muhammad dan saya Hawa Rizwana Rizwan. Daulat Tuanku, Raja kita selamat bertahta. Segmen antarabangsa. Kerajaan baru Britain digesa untuk mengikut jejak langkah yang diambil pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke atas Iran. Gesaan itu disuarakan Majlis Kebangsaan Menentang Iran NCRI yang mahukan Perdana Menteri Boris Johnson mengenakan sekatan ke atas Iran. NCRI yang mengadakan siri tunjuk perasaan di seluruh Eropah dan Washington itu memberi amaran kepada kerajaan agar tidak memandang remeh isu keselamatan di Timur Tengah dan Teluk Parsi. Kumpulan tersebut menzahirkan komitmen untuk terus mengenakan tekanan sehingga kerajaan bertindak tegas ke atas Tehran. Minggu lalu, pengawal revolusi Iran mengumumkan rampasan ke atas kapal tangki membawa bendera Britain di Selat Hormuz atas kesalahan maritim antarabangsa serentak dengan ketegangan yang semakin memuncak di perairan berkenaan. Suhu panas akibat gelombang haba di utara Eropah akhirnya menunjukkan bacaan menurun Jumaat lalu. Bagaimanapun, cuaca panas melampau itu mengakibatkan ribuan pelancong ke Eropah terjejas. Ini apabila kemudahan pengangkutan termasuk perkhidmatan rosak sekaligus mengganggu jadual perjalanan yang telah ditetapkan. Penurunan suhu yang disusuli dengan hujan lebat dan ribut petir telah mengakibatkan penerbangan di lapangan terbang Heathrow dan Gatwick turut dibatalkan akibat cuaca buruk. Jadual perlumbaan Tour de France juga ditangguhkan apabila lokasi perlumbaan dilanda ribut secara tiba-tiba. Khamis lalu, beberapa negara Eropah mencapai suhu maksimal sehingga 42.6 darjah Celsius sekaligus memecahkan rekod kebangsaan. Polis Moskow menahan lebih 1,000 orang yang dipercayai mengambil bahagian dalam tunjuk perasaan yang diadakan selepas penyertaan calon pembangkang dibatalkan dalam pilihan raya tempatan yang akan datang. Ini merupakan penahanan terbesar dilakukan pihak berkuasa dalam tempoh beberapa tahun ini. Pihak berkuasa menggunakan baton sebelum menyirit penunjuk perasaan dari lokasi perhimpunan. Badan Pemerhati Hak Asasi Manusia merekodkan 1,127 orang kini berada dalam tahanan pihak berkuasa. Tunjuk perasaan tercetus apabila sekurang-kurangnya 30 calon pembangkang tidak dibenarkan bertanding pada pilihan raya 8 September ini atas alasan yang tidak munasabah. Terdahulu, Ketua Pembangkang Alexei Navalny yang lantang mengkritik pentadbiran Presiden Vladimir Putin dipenjarakan selama 30 hari kerana mencetuskan tunjuk perasaan itu. Kembali dalam segmen sukan. Kedah muncul pemenang Piala FA 2019 selepas mengecewakan Perak 1-0 di dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Jaringan tunggal pemisah kedua-dua pasukan dilakukan pemain gantian Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam pada minit ke-105 permainan selepas kedudukan 0-0 memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi venue pertembungan kemuncak Piala FA 2019 Perak dan Kedah. Sebaik sepak mula, lebih 80,000 penyokong yang hadir disajikan dengan serangan-serangan mencemaskan dari Perak.
The Bosgores nyata pantas menyesuaikan diri dengan banyak mendominasi bola berbanding Kedah. Namun gagal memanfaatkan kesempatan yang terhidang untuk menghasilkan gol. Selepas 15 minit separuh masa kedua bersambung, barulah barisan Lang Merah tampil mengancam gawang Perak. Beberapa percubaan mereka juga gagal menemui sasaran, memaksa penjaga gol Perak Muhammad Hafizul Hakim Hairul Nizam Joti bekerja keras mempertahankan gawang. Saling mencipta peluang selepas itu, perlawanan akhirnya disambung ke masa tambahan bagi mencari pemenang. Situasi sukar dialami Perak selepas pengadil jemputan dari Jepun, Okabe Takuto, melayangkan kad kuning kedua kepada Muhammad Amirul Azhan Aznan di penghujung permainan. Kekurangan pemain berbanding Kedah membuka ruang lawan terus menekan Perak. Hasilnya, pemain gantian Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam menolak masuk hantaran lintang pada minit ke-104, iaitu kira-kira seminit selepas dimasukkan. Perak mencuba sedaya upaya untuk bangkit mengubah keputusan, namun tidak berjaya menewaskan penjaga gol Kedah Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim yang cemerlang menangkis serangan. Kedudukan 1-0 kekal hingga whistle penamat ditiup, sekaligus disambut penuh ceria kem Kedah. Di tabal selaku juara Piala FA edisi ke-30, Lang Merah mengumpul gelaran ke-5 sejak 1990 dan berkongsi pencapaian terbanyak bersama-sama Selangor. Alhamdulillah, kita dapat menang Piala FA ini. Bukan senang. Tim Perak adalah tim yang hebat dan banyak player yang experience dan coaches. So, the most important pada saya, rezeki players. Hari ini diorang main bermati-matian, bersungguh-sungguhan. Players macam Badrul, yang ada rest semua. So, Alhamdulillah, tahniah untuk mereka semua untuk mendapatkan piala ini. Yeah, like you said, it was a very good game. Both teams played attacking football, and it was a bit of pity that it rained and the pitch was very soggy and moist. And but having said that, I'm very proud of my players. For 90 minutes, they did a very good job, and the sending off, that was a bit of a letdown, to be honest. But we created so many chances. If we had scored 2 or 3. Keperkembangan jelajah berbasikal Tour de France 2019. Pelumba Ineos Egan Bernal hampir pasti akan dinobatkan sebagai juara Tour de France 2019 selepas pelumba kelahiran Colombia itu masih mengekalkan jersey kuning pendahulu selepas tamat peringkat ke-20 semalam. Ke-20 dari Albertville menuju Val Thorens benar-benar menguji kekuatan kayuhan pelumba di kawasan pergunungan. Perlumbaan yang sepatutnya sejauh 71 km itu dipendekkan kepada 59.5 km kerana tanah runtuh yang menutupi laluan perlumbaan. Biarpun begitu, pelumba Bahrain Merida Vincenzo Nibali muncul juara peringkat ke-20 itu selepas mencatat masa terpantas 1 jam 51 minit 53 saat. Sementara Bernal mengakhiri peringkat itu di tempat keempat dengan 1 jam 52 minit 10 saat. Bagaimanapun, keputusan itu memadai untuk dia hampir pasti dinobatkan sebagai juara dengan peringkat terakhir sejauh 128 km berlangsung hari ini. Pertandingan percussion anjuran Universiti Teknologi Mara UiTM 2019 mengasah bakat para mahasiswa dalam bermain muzik pancaragam. Selain memupuk disiplin dalam diri, semangat berpasukan juga menjadi kunci kejayaan mereka. Visual persembahan itu kami pilih sebagai penutup buletin tengah hari ini. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.